Hari ini kita nak fokuskan dalam sektor peruncitan, bagaimana sebenarnya kita sebagai masyarakat Malaysia boleh membantu dan juga meningkatkan kitaran ekonomi hanya dalam negeri kita sahaja. Jadi ini penting sebenarnya untuk kita kupaskan pada pagi ini. Betul. Apa yang boleh digagaskan sebenarnya dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun penjana telah pun disebutkan tentang Buy Malaysian Product ataupun Buy Malaysian. Itu merupakan satu lagi visi dan juga misi untuk memastikan kitaran juga aliran tunai dalam sektor peruncitan dan juga pembelian produk-produk barangan Malaysia terus berkitar dalam peringkat tempatan. Dan untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Yang Berhormat Datuk Rossul Wahid dan juga merupakan Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna KPDN HCP untuk turut bersama dengan kami bercerita tentang Pelan Pemulihan Ekonomi Sektor Peruncitan. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengikut rapat tentang perkembangan Datuk juga ke sana ke sini di beberapa kawasan terpilih khususnya untuk kita menilai dan juga melihat inisiatif dan juga gerak kerja dirangka oleh pihak kerajaan sendiri. Mungkin untuk kita melihat rentetan daripada penjana Datuk, Buy Malaysian Product ataupun peruncutan sendiri secara khususnya. Bagaimana Datuk melihat ini satu sektor yang perlu diberi perhatian dalam kita mendepani proses pemulihan ini, Datuk? Okey, pertama sekali terima kasihlah kerana daripada ATM kerana menjemput saya. Sama-sama. Untuk hadir ke Samak Pagi Malaysia pada pagi ini. Satu peluang yang saya rasa cukup baiklah untuk kita wawarkan apa yang kita buat di dekat kementerian kita. Terutamanya setelah kita mengalami suatu suasana COVID-19 yang cukup mengharu dan membimbangkan kita. Jadi sebenarnya apabila berlakunya COVID-19 ini banyak terjejas. Pendidikan terjejas, ekonomi terjejas, sosial terjejas, semua terjejas. Antara itu, hal tersebut berkaitan juga dengan kementerian kita. Jadi kita merasakan bahawa sektor peruncitan adalah satu sektor yang juga terjejas teruk kerana COVID ini. Antara itu, kita memikirkan, kerajaan memikirkan, Perdana Menteri memikirkan bagaimana cara untuk nak memulihkan semula ekonomi ini, terutama di sektor peruncitan. Dan idea ini timbul apabila ramai peruncit-peruncit yang merasakan ataupun yang memberitahu kita bahawa mereka tak ada aktiviti sepanjang daripada PKP 1 sampai sekarang. Di antara itu, kita memikirkan cara terbaik sekarang oleh kerana PK pemulihan ini telah dimulakan. Jadi kita merancang untuk menjalankan program yang kita namakan Buy Malaysia ataupun kempen beli barangan Malaysia dan juga kempen jualan Malaysia. Betul. Yang akan berlangsung bermula daripada kemarin sampai akhir tahun ini. Jadi dengan adanya kempen-kempen ini kita berharap sektor ekonomi peruncitan ini akan berkembang dan kita menyuruh orang luar, masyarakat yang sama ini berkurung supaya keluar. Dan kita punya tagline saya rasa cukup bagus, iaitu hashtag barang baik barang kita. Hashtag barang baik barang kita. Barang baik barang kita, barang kita. Jadi kita nak rakyat Malaysia oleh kerana pelancong tak datang, kerana sekatan dan sebagainya, jadi rakyat Malaysia berbelanja dalam negara. Jadi itu harapan kita dan kita harap rakyat menyambut baik serat kerajaan ini untuk terus keluar berbelanja dan utamakan barang tempatan kita. Barang baik barang kita. Dan bila kita bercerita berkenaan pembelian aliran tunai domestik dan sebagainya ini, bukan sahaja tertakluk kepada pembelian cash, wang tunai, tapi sekarang ini sudah memberikan fokus ke arah digital. Jadi bagaimana sebenarnya apa langkah-langkah yang oleh pihak KPDN HCP sendiri untuk memastikan agar sektor pendigitalan ini boleh dimanfaatkan oleh peniaga dan juga pembeli? Kita terima kasih. Sometimes kita terima kasih juga pada COVID ni. Kerana COVID ini ramai masyarakat dah pandai main komputer, dah pandai masuk platform e-dagang dan sebagainya. Dan terima kasih juga kepada platform-platform seperti Shopee, Lazada, Prestore dan banyak lagi lah yang memudahkan rakyat berbelanja. Artinya mereka tak perlu keluar, mereka just push the button, kemudian barang sampai. Mereka tak perlu bawa barang ke rumah, pikul barang dan sebagainya. Jadi dengan ada kemudahan ini, maka kita berharap ianya akan dapat diperkasakan lagi untuk memastikan kita berbelanja. Berbelanja dalam keadaan yang berhemah, berbelanja dalam keadaan kita utamakan barang kita. Betul. Utamakan barang kita dan saya difahamkan bahawa Shopee telah mengeilangkan dan memasukkan lebih daripada 3,500 barang tempatan dalam platform dia. Jadi ini satu perkembangan yang baik dan kita harap platform-platform yang lain macam Lazada, Prestore dan sebagainya juga menolong kita untuk mempromosi barang-barang tempatan kita ini dalam e-dagang ataupun dalam platform internet ini untuk kemudahan dan juga untuk
memberi ruang, peluang dan kesempatan kepada masyarakat yang masih lagi paranoid. Ada orang walaupun dah pemulihan tapi pasti takut lagi nak keluar. Betul. Takut nak satu butan lift, takut nak bersalam dan sebagainya. Jadi ini peluang. Jadi insya-Allah saya yakin dengan adanya sokongan, dokongan dan juga semangat daripada platform-platform e-dagang ini akan melonjakkan lagi pendapatan negara dalam barang-barang ketempatan ini. InsyaAllah. Datuk, sudah pasti apabila kita bercerita tentang membeli barang yang buatan Malaysia itu, ia satu kitaran domino yang akan berlangsung dalam satu aliran perniagaan yang lebih lengkap dan juga komprehensif. Kerana kalau kita melihat bukan saja end product itu akan memberi keuntungan kepada mereka yang memperdagangkan barangan-barangan tempatan, tetapi juga akan memberi keuntungan pada raw product, mereka yang terlibat secara langsung, tidak langsung, penghantaran dan juga mereka yang terlibat dalam pembekalan dan sebagainya. Supply chain itu yang lebih penting. Jadi bagaimana Datuk melihat situasi dan juga gambaran yang lebih jelas dan lebih besar terhadap kitaran supply chain itu yang akan memberi keuntungan kepada setiap pihak yang terlibat? Memang betul. Makna apa yang berlaku sekarang apabila satu barang tak terjual. Jadi bila tak terjual, sayur tak terjual contohnya, jadi yang berkesannya bukan peniaga sayur saja. Ia berkesan kepada petani, peladang, penanam sayur, kemudian transportation, pemandu lori, driver lori, pengangkutan dan sebagainya juga terkesan. Jadi kerana satu start, yang lain tak berjalan. Antara itu kita menyeru, kita merayu kepada Malaysia supaya berbelanja. Dengan berbelanja tersebut, maka barang laku. Bila barang laku, petani yang tanam sayur akan dapat hasil. Berniaga ataupun pemborong akan dapat melaksanakan aktiviti mereka. Transportation, lori, van dan sebagainya juga akan dapat input ataupun pendapatan daripada apa yang barang laku tersebut. Jadi ini dinamakan supply chain. Jadi maknanya dengan adanya aktiviti yang kita langsungkan, kempen beli barang Malaysia, kempen jualan Malaysia, ianya akan sedikit sebanyak walaupun kita dah hampir separuh tahun. Dan target kita kalau tahun lepas kita dapat data sebanyak lebih daripada 500 bilion perbelanjaan dari segi penciptaan ini. Betul. Tapi oleh kerana kita 6 bulan ni, kita target setakat tahun ni insya-Allah kita cuba untuk mencapai sasaran 300 bilion. Tapi semua ini bergantung pada sokongan rakyat. Lepas tu kita mohon rakyat berbelanja dalam skop negara kita, berbelanja dalam negara untuk membantu. Kerana berbelanja kita itu bukan saja kita dapat manfaat daripada apa yang kita beli, tapi kita juga menolong supply chain seperti yang saya katakan tadi. Datuk, kalau kita nak cerita berkenaan dengan produk tempatan ini, mungkin ada beberapa lagi produk baru yang muncul disebabkan oleh pandemik ini. Jadi ada yang baru ingin mula berniaga dan sebagainya. Jadi untuk mereka benar-benar menembusi pasaran dan memberi keyakinan kepada pembeli untuk membeli produk tempatan ini, apa langkah yang diambil oleh pihak KFDN untuk membantu peniaga-peniaga ini menjual produk mereka dan mendapat pembeli yang semakin banyak dari semasa ke semasa? Antara apa yang pihak kementerian lakukan ialah kita bagi khidmat nasihat. Kemudian kita memudah cara. Di samping itu, semua sekarang ni menggunakan borang secara online. Jadi tak perlu lagi isi borang atas kertas dan sebagainya, semua itu dapat dilaksanakan di rumah. Jadi apa saja borang ataupun barang yang nak dijual, dia maklum pada kita ada khidmat nasihat, kita ada pemudah cara dan kita tunjuk, ajar pada mereka bagaimana untuk nak berhubung dengan persatuan retailer. Kita juga separuh ini ada perbincangan meja bulat dengan franchise dan kita mohon mereka juga perkembangkan barang produk kita ini ke luar negara. Bukan saja kita beli barang daripada luar negara masuk pada kita, menjadi franchisor kepada franchisor besar, tapi kita nak juga franchisor kita menjual, mencari franchisee di luar negara. Jadi ini apa yang kita lakukan untuk memastikan produk kita, seperti saya katakan tadi, barang baik barang kita. Dan pihak pengeluar, pihak penghilang diharap dapat membuat, mencipta dan mengeluarkan barang yang bermutu. Sebab masyarakat hari ini kalau boleh nak barang tu murah dan bermutu. Jadi ini satu benda yang
agak sukar, tapi boleh buat. Saya yakin rakyat Malaysia boleh buat. Kita mampu untuk buat barang baik bagi kita. Kalau boleh kita lihat situasi pada ketika ini, kebanyakan daripada sektor peruncitan ataupun perniagaan ini banyak dimonopoli ataupun tumpuannya lebih terarah kepada sektor pembekalan makanan, sektor penjualan makanan dan juga sektor tekstil ataupun jualan pakaian dan sebagainya. Jadi kedua-dua perkara ini banyak mendominasi dan juga banyak diberikan gambaran dalam atmosfera kehidupan perniagaan dan juga pembelian masyarakat. Tetapi apa lagi sebenarnya antara perkara-perkara dan juga produk-produk yang boleh kita pasarkan ataupun boleh diberikan penumpuan yang lebih jelas terhadap untuk kita memasarkan bukan saja produk kita untuk rakyat tempatan tetapi juga untuk di luar negara. Saya nampak kita ada sistem pendidikan yang bagus yang boleh dipasarkan ke luar negara. Kita ada produk-produk seperti makanan, sos kita, pakaian ataupun Manhattan Fish. Itu produk kita. Jadi kadang-kadang boleh nama tu nama Mak Saleh, nama orang putih sikit kita ni yang lain punya. Itu produk kita. Jadi benda-benda sebegini diharap pemilik itu meningkat lagi mutu dan memenuhi cita rasa orang luar. Betul. Kita jangan buat satu barang kita syok sendiri. Kita rasa bagus-bagus tiba-tiba orang luar tak minat barang kita. Jadi kita nak biar dia adakan satu kajian, satu pendidikan bahawa barang-barang yang kita keluarkan di Malaysia ini sesuai untuk katakan untuk Europe, untuk pasaran China dan atau untuk tempat luar daripada Malaysia. Jadi jika itu berlaku, kita berharap dan kita yakin maka barang kita akan menjadi sebutan di peringkat antarabangsa. Bukan saja barang, malah servis yang kita berikan juga itu mainkan peranan juga berjatuh dalam sektor peruncitan juga, Datuk. Dan kita pun rasa bertuah kerana bila adanya COVID ini kita tak bergantung lagi pada orang asing. Hari ini rata-rata susah nak jumpa orang Nepal, orang Bangladesh, orang India yang bekerja. Jadi ini beri peluang kepada kita. Peluang, ruang dan kesempatan pada rakyat Malaysia untuk menceburi secara langsung dalam aspek-aspek macam perkhidmatan, aspek pendidikan, aspek F&B dan sebagainya. Jadi ini peluang kepada kita lah. Okay. Dan bagaimana sebenarnya pada pandangan Datuk sendiri apabila melihat contohnya di beberapa pasar borong yang dinyatakan sebelum ini, sekarang ini semakin ramai masyarakat tempatan, warga negara tempatan bekerja di sana jika dibandingkan sebelum ini dipenuhi dengan pendatang asing. Jadi bagaimana sebenarnya simbiosis antara pekerja tempatan dan juga sektor peruncitan ini sebenarnya boleh meningkatkan ekonomi di negara kita, Datuk? Yes, sebenarnya kita orang Malaysia mampu. Kita boleh. Selama ni kita mungkin termanja oleh kerana ada orang lain yang buat kerja untuk kita. Kita ada pemain import daripada Bangladesh, daripada India, daripada Nepal dan sebagainya. Jadi datang Indonesia pun datang ke sini. Jadi sekarang oleh kerana ada COVID, sebab tu saya kata satu rahmat daripada COVID ini. Kalau tengok dari segi negatif, COVID ini satu benda yang tak pernah berlaku dalam dunia. Penyakit yang dapat diserang selepas 14 hari. Tapi dengan ada COVID ini juga kita menampak bahawa bila orang-orang asing tak ada, jaga sekarang ni orang kita dah jadi pekerja selamatkan. Penjual pasar borong orang kita. Sekarang ni sektor pembangunan tak berjalan lagi. Dan kalau berjalan nanti oleh kerana tak ada buruh asing, kita pun terlibat. Jadi maknanya kita mampu. Kita mampu dan kita berkeupayaan untuk nak menggantikan ataupun untuk nak mengambil tempat mereka dalam apa saja aspek yang akan berlaku untuk membangun negara dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi kita pinjam kata orang Terengganu, kita ni tak komang lah. Tak komang. Kita tak komang. Kita pun lebih baik daripada orang lain. InsyaAllah. Satu perkongsian yang kolektif juga. Datuk, dahulunya kita pernah melancarkan dan juga pernah menggagaskan kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia pada sekitar tahun 90-an sebegitu. Dan ini adalah untuk memastikan agar aliran tunai wang negara tidak mengalir keluar terlalu banyak. Tetapi persoalannya kita menghadapi masalah persaingan daripada penjenamaan barangan luar yang terlalu besar dan terlalu kuat pengaruhnya terhadap penduduk-penduduk dan juga pengguna-pengguna di Malaysia. Jadi adakah untuk kita kembali merancangkan kempen beli barangan buatan Malaysia ini kita memerlukan pemasaran dan juga penjenamaan yang kuat bagi memasarkan pengaruhnya itu di peringkat tempatan, seterusnya boleh kita bawa kepada peringkat luar juga. Okey, betul lah. Sebenarnya konsep kempen beli barangan Malaysia ini sebenarnya konsep patriotik. Pepatah Arab ada kata hubul watan minal iman. Cintai negara sebagai beriman. Jadi kalau kita beli barang Malaysia, kita menunjukkan rasa patriotik kita.
rasa patriotik, rasa cinta, sayang dan kasih kita pada negara tempat kita lahir, dan di sinilah tempat kita akan mati, insya-Allah. Jadi dengan adanya kempen ini, dari segi luarnya kempen beli barangan, tapi di segi dalamnya dia punya ruhnya ialah untuk kita cinta pada negara kita. Jadi tapi perlu diingat bahawa barang ini akan laku, barang ini akan terjual jika ia bermutu. Oleh kerana itu, kita berharap pengeluar-pengeluar barang, pencipta-pencipta barang, kilang-kilang yang buat barang di Malaysia. Barang Malaysia ini adalah barang yang 51%. Bahannya daripada Malaysia dan diproses di Malaysia. Itu konsep ataupun definisi barang Malaysia. Jadi kita beli ada barang yang bermutu, barang yang baik, dan kita yakin barang kita contohnya macam kasut, kulit-kulit dan sebagainya, kita lebih baik sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita punya finishing tu tak cantik. Itu perlu dibaiki. Dan dengan adanya teknologi yang moden hari ini, yang up to date hari ini, saya yakin dengan kemampuan anak-anak muda Malaysia yang hebat-hebat, saya yakin ini akan dapat melonjakkan lagi barang kita di peringkat antarabangsa. Okey, Datuk, jom kita cerita sikit berkenaan kempen jualan Malaysia yang sedang berlangsung sekarang ini hingga hujung tahun difahamkan. Apa sebenarnya kelebihan untuk rakyat Malaysia yang membeli dan juga memberikan menggunakan manfaat yang disediakan oleh kempen jualan Malaysia ini? Sebenarnya kempen jualan Malaysia ni kita ada kategori-kategori atau ada dia punya motor-motor tertentu. Jadi manfaat yang dapat, yang pertama, rakyat tak perlu berbelanja beli barang-barang luar. Yang kedua, kita ada tema-tema, contohnya pada Raya Haji nanti, akhir bulan ni kita menyambut Raya Haji. Tema untuk ni adalah tema dipanggil Second Raya. Sebab raya puasa pun ni mungkin kita tak raya sangat. Jadi seolah macam kita nak kodok raya. Nak kodok raya. Ganti balik. Nak ganti balik raya. Jadi kita harap masyarakat pada raya haji ni kita panggil second raya. Second raya bukan raya kedua. Maknanya seolah ini macam raya puasa dulu. Macam raya Aidilfitri. Dan pada bulan 7 Julai juga kita ada kempen jualan Malaysia ICT dan gadget. Mana siapa yang nak tukar telefon, tunggu dulu. Dia dah mula ni. Jadi tengok. Dan kita ada satu program yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 11 Julai nanti, iaitu My Sales Tracker. My Sales Tracker ni boleh install dalam apps, dalam smartphone masing-masing, boleh tengok di mana ada jualan murah. Jadi maknanya bila kita masuk apps tersebut, kita tahu di sini hari ni, bulan ni di sini jualan murah. Dan jualan murah tersebut kita berharap para peniaga hypermarket ke, supermarket ke, convenience store ke, jangan kecek, yang tipu. Betulnya beritahu sale, sebenarnya tak ada sale. Jadi pegawai kita akan pantau. Pegawai KPDN akan pergi ke dasar, ke bawah untuk tengok betul ke. Sebab dia orang ni sebelum buat sale, dia akan maklum kita. Dia daftar dengan kita secara online, baru dia boleh buat sale. Kalau dia buat tanpa ada pendaftaran kita, maka satu kesalahan. Dia satu kesalahan. Dia tak boleh simply esok malam ni fikir esok buat, tak boleh. Dia ada SOP dia. Jadi dengan adanya tema-tema ini, kita yakin rakyat akan lebih maknanya merancang sebelum melakukan pembelian. Kita ada bulan 7 ICT, bulan 8 bulan kemerdekaan iaitu fashion dan kosmetik bag, big revenge. Maknanya nak balas dendam yang besar. Sebab lama dah tak belanja ni. Big revenge. Kemudian bulan September kita ada lifestyle, great deal. Sehingga bulan akhir sekali, bulan 12 kita ada back to school. Ini menggantikan YES. Ya dulu year end sales. Sekarang ni dipanggil KJM. Kempen Jualan Malaysia. Okey. Sudah semestinya untuk penjualan sale ini ataupun jualan-jualan murah ini, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan pengguna sentiasa memastikan agar pelabelan tanda harga itu adalah tepat dan juga betul. Dan juga penguatkuasaan terus dilakukan. Jadi banyak kita berlaku kes-kes seperti mana mereka sale itu seolah-olah meletakkan pada harga asal dan harga yang sepatutnya sale itu sebenarnya harga asal saja. Jadi cuma diubah kepada harga yang terdahulu. Jadi bagaimana pihak KPDN HDP memantau bagi pelaksanaan sale dan juga tanda harga seperti ini? Setiap barang wajib pun ada tanda harga. Kalau tidak menjadi satu kesalahan. Dan kalau ada laporan yang mengatakan bahawa ada peniaga menipu, sometimes kadang-kadang dia letak harga lama tak bawah, kemudian letak harga atas, kemudian tindak sekali. Jadi kalau dapat dikesan, ada laporan kepada kita, kita ambil tindakan. Ini dikatakan penipuan kepada peniaga ataupun mengambil keuntungan berlebihan.
dinamakan pencatutan. Patutnya kali kontrak mereka mengambil keuntungan dalam RM1-RM2 satu barang. Tiba-tiba kita cek daripada rekod daripada pemborong, dia dapat harga murah, jual harga mahal. Maka ini satu kesalahan. Jadi kita berharaplah kepada peniaga-peniaga pun mahu untung besar tapi perlu berhemah. Perlu berhemah, perlu bertanggungjawab. Jadi kita win-win. Kita win maknanya peniaga untung, pengguna pun untung. Jadi kalau itulah ada dalam setiap individu masyarakat kita, saya yakin kita akan dapat menjadi sebuah negara yang hebat, seorang peniaga ataupun bisnesmen yang diredoi lah. Itu hasrat kita. Penting tu keredoan tu. Itulah tiket anda yang ingin berniaga, yang berniaga dengan berkat dan sebagainya. Terima kasih kepada YB Datuk Rosa Wahid selaku Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna Capital Energy bersama kami hari ini untuk berkongsi berkenaan pelan pemulihan ekonomi sektor peruncitan. Okey, jangan lupa untuk buy Malaysian product dan juga sokong kempen Malaysia Sale yang akan bermula nanti, insya-Allah akan diumumkan dari semasa ke semasa.